Testing, 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 testing. Testing, 1, 2. Boleh dengar dengan baik ya? Boleh dengar dengan baik? Boleh. Okey, tak apa. Kita dah dengar dengan baik. Kita bagi dengar lebih baik lagi. Okey, apa khabar semua orang hari ini? Sihat ke? Okey, kita test dulu mic kita. Testing, testing. Testing 1, 2, 3. Testing, testing 1, 2, 3. Boleh dengar dengan baik? Boleh ya? Boleh. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar? Apa khabar Kristina? Apa khabar Anis? Apa khabar Rabiatul? Apa khabar Zulaika? Yang lelaki mana ni? Nampak semua nama perempuan je, lelakinya mana? Sabar je lah tahu orang lelaki ni. Okey, mana lelaki? Ada pun. Sabar je. Okey, Encik Faiz, Sarvesh. Hai Sarvesh, how are you? Apa khabar? Sihat ke? Okey, Adam, apa khabar Adam? Okey, Kirtana, apa khabar Kirtana? Iman Irfan, Kemal, Nabila. Okey, Encik Haziq, Irene, Amira, Sarah, Latif, Nusyaira, Sofia. Ush, lajulah. Okey, diharapkan semua orang berada dalam keadaan yang baik-baik, keadaan yang sihat-sihat. Okey, so untuk hari ini kita akan berjumpa berapa kali untuk hari ini? Hari ini kita akan berjumpa berapa kali? Kita akan jumpa 2 kali lah untuk hari ini. Jadi pastikan anda semua mempunyai ini dekat tangan. Okey, pastikan ada ni dekat tangan. Okey, kalau tak print out pun tak apa. Jadi yang sepatutnya, kalau kamu tengok ini patut ada je bab 7. Tak sempat print pun tak apa, boleh jot down je. Apa sekarang ni online pun dah ada dah app-app yang kamu boleh edit direct kan, untuk PDF dan sebagainya. Alah, senang je. Kalau TikTok video pandai buat, takkanlah tak boleh nak tulis dekat atas PDF kan. Okay, ladies and gentlemen, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada siapa yang tengah demam GWS. Okay, so relax, tak apa, sambil-sambil baring-baring tu, dengar je. Okay, tak tengok video pun tak apa. Orangnya taklah se-handsome mana, tapi manis jugalah orang kata. Tak adalah handsome mana, tapi manis tu adalah. Yalah, tak ada orang nak puji kan. Kita puji diri sendirilah kan. Okay, so jom kita teruskan. Alright. So seperti yang dijanjikan, dan juga sebenarnya saya pilih bab ni atas permintaan kamu. Hari tu majoriti kamu minta bab 7, betul tak? Ramai yang minta bab 7. Okay, jadi hari ni saya ada siapkan ada 3 soalan struktur, lepas tu 1 soalan esei. Okay, jadi jom kita revise bab 7 dan juga kemudiannya masa yang sama kita nak tengok sedikit soalan setakat mana yang kita sempat lah. Okay, so sebab bab ni ramai pelajar yang cakap dengan saya, "Sir, bab ni saya rasa macam susah lah. Kalau exam ni macam susah, betul tak?" Dia rasa macam banyak, tetapi sebenarnya tak sebanyak yang kamu risaukan dan sebenarnya tak sesukar yang kamu risaukan kalau kamu tahu apa benda yang nak dibaca lah. Okay, ready? Okay, so seterusnya bahagian yang pertama kita mulakan. Pada siapa yang ada buka textbook, bolehlah buka textbook muka surat 170. Start daripada muka surat 170. Okay, so nombor 1, kamu kena ingat kita pecahkan bab ni. Okay, di mana bab 7? Mana kalau kamu tengok dekat dalam bab 7 penentangan. So kalau kamu tengok kita bincangkan pasal penentangan masyarakat ni terhadap siapa? Terhadap British. Dia sebenarnya sambungan sahaja. Okey, kalau kita famous ke? Okey, tak dengar apa-apa. Alamak, ada siapa-siapa yang tak dengar apa-apa tu, saya rasa kamu cuba keluar dan juga masuk balik. Maksudnya isu kamu dekat connection bahagian kamu, sebab saya punya connection okey. So keluar, masuk balik. Ataupun segar semulakan app-app anda. Okey, bab 10 kamu tak belajar lagi? Alamak, bab 10 tak belajar lagi dekat sekolah? I see, cikgu tak sempat kot. Maybe sebelum exam. Sebelum exam nanti cikgu ajar pun. Cikgu akan ajar tu. Okey, jadi dekat dalam bab 7, apa yang kita nak tahu dan juga kita nak kena fahamkan, dia sebenarnya kita pecahkan kepada 4 bahagian. Okey, jadi memanglah dah jadi dekat bab 10,
Tak belajar lagi, layan kan je lah. Okey, jadi apa yang kita tengok? Okey, dah ada yang cakap bab 10. Form 2 kemarin dia cakap bab apa? Bab 11 tak belajar lagi. Tak apa, mungkin lepas-lepas ni lah kot. Okey, so dekat dalam penentangan masyarakat, apa yang kita kena tahu dan juga kita kena fahamkan, dia sebenarnya macam one story, one very long story sebenarnya. Okey, jom kita recap balik. Okey, mana kalau kamu tengok dekat dalam bab 1, kita tengok kenapa Mat Saleh datang menjajah kawasan kita ni, menyibukkan diri dekat negara kita, betul tak? Jadi sebab itulah kita berkenalan dengan penjajah-penjajah ni. Okey, so dekat dalam bab 1 kita berkenalan dengan penjajah-penjajah, kedatangan kuasa barat, baru nak datang, kenapa datang. Okey, faktor-faktor. Okey, kenapa orang putih dipanggil Mat Saleh? Okey, ada beberapa fakta yang kata kenapa dipanggil sebagai Mat Saleh. Okey, antaranya apa yang saya pernah terbaca. Okey, so satu, ada seorang Mat Saleh yang tak disukai oleh orang-orang tempatan. Dia orang gelarkan dia sebagai Mat Saleh. Okey, mereka Sally gila lah kiranya. Jadi bila dapat ke tangan dan dapat ke mulut orang-orang tempatan, terutamanya dalam kalangan orang-orang Melayu, lama kelamaan semua orang putih yang tak behave well, yang tak ada good manners, kita panggil Mat Saleh. Faham tak? Jadi dia banyak teori, dia tak ada satu benda yang tepat. Okey, so Mat Saleh, jadi bila orang-orang tempatan, terutamanya orang Melayu, bila nampak orang putih je, semua dia cakap, Mat Saleh lah tu. Lama kelamaan, Mat Saleh, jadi Mat Saleh. Okey, dapat kita start dengan sejarah dulu. Geo sekejap lagi. Okey, next. Lepas kita, ini antara teori lah yang dikatakan lah. Dia ni sailor, pelayar untuk SHTI. Okey, jadi bab 1, kita belajar pasal kedatangan. Okey, kita tengok pasal kedatangan. Maksudnya British, okey, dan juga penjajah ni. Okey, kenapa dia orang datang? Sibukkan diri dekat negara kita. Sibukkan diri, okey, di negara kita. Kiranya dekat dalam bab 1 ni kita belajar pasal ni. British dan juga Barat, dia sibukkan diri dekat negara kita. Lepas tu kemudiannya, okey, Kishan cakap cerita tentang Dul Said. Alamak. Okey, nanti kejap lagi kita tengok. Okey, lepas tu kemudiannya bab 2. Di mana kali kita tengok bab 2, bab 3, lepas tu bab 4 dan juga kemudiannya kita tengok bab 5. Jadi bagaimana British kemudiannya British masuk dan juga jajah kita. So kita tengok dekat dalam bab 2, dia masuk dan juga jajah negeri-negeri 9, negeri-negeri 9 pula, negeri-negeri Selat. Ini bab 2 dia jajah negeri Selat. Lepas tu bab 3 dia jajah pasal negeri-negeri Melayu bersekutu. Bab 4 kita belajar dia jajah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Lepas tu bab 5 dia menjajah kawasan dekat Sabah. Lepas tu kemudiannya jajah Sarawak. Itu je sebenarnya, a very very long story. Tingkatan 3 ni. Bab 1 kenapa dia orang datang menyibukkan diri. Bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 macam mana cara dia jajah kita. Okey, so susunan British jajah satu persatu tu ikut keperluan British? Yes, Adam, ikut keperluan dia. Okey, pada siapa yang tak nampak the pattern, simple. Bab 1. Bab 1 kita belajar dan juga kita bincangkan kenapa dia orang datang. Betul? Lepas tu kemudiannya bab 2 kita tengok dia jajah pelabuhan kita. Betul tak? Negeri Selat ni semua pelabuhan. Jadi itu yang saya selalu cakap. Ini pada siapa yang tak pernah tengok lagi kot, tak ambil kelas saya kan. Ini merupakan duit negeri Selat. Nampak duit negeri Selat tu? Ada tulis kat situ. Strait Settlement negeri Selat. Okey, lepas tu kemudiannya ini gambar belakang dia. Queen Victoria. Nampak Queen Victoria. Ini duit negeri Selat tahun 1901. Alright. Lepas tu kemudiannya dia dah dapat pelabuhan. Jadi bila dah dapat pelabuhan, itu kemudiannya okey, bab 3 dia masuk ke negeri-negeri Melayu bersekutu. Sebab apa? Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan ni ada negeri Bijih Timah. Bijih Timah. Okey, mana dapat shilling tadi? Arwah bapak saya. Okey, so negeri-negeri Melayu bersekutu,
kenapa dia orang ni dapat pelabuhan, rupanya dia ekspor biji timah dari sini. Jadi agaknya British terfikir, kenapa kita nak kena beli daripada negeri Melayu Bersekutu? Baik kita pergi ambil je. Faham tak? Itu yang dijajah dekat dalam bab 3 ni. Boleh follow tak? Lepas tu kemudiannya, bila dia dah jajah negeri-negeri Melayu Bersekutu, dia tak puas hati pula dengan negeri-negeri Melayu yang utara tu, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Sebab apa? Dia orang ni duduk tengah-tengah antara British dekat sini dengan Burma. Faham tak? British dengan Burma. Jadi dia orang ni duduk tengah-tengah tapi bawah pengaruh. Dia risau ada pengaruh Perancis, pengaruh Jerman, pengaruh US yang akan jajah Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. So dia risaulah. Jadi dia bolot semua. Kita belajar bab 4, dia jajah pula Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Dia buat perjanjian dengan Siam. Lepas tu, dekat Johor, dia dapatkan pula melalui perjanjian. Faham tak? Dengan Sultan Johor. Dan seterusnya, Burma tu Myanmar, yes. Lepas tu, dia ambil pula bab 5. Dia ambil bab 5 pula. Dia ambil Sabah dan juga dia ambil Sarawak. Sebab itulah, kalau kamu tengok, ini pula duit negeri Melayu Bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu dan juga Sabah Sarawak. Kamu boleh baca tak tulisan kat tepi tu? Malaya dan juga British Borneo. Cuba. Okey, kalau kamu zoom tak dapat tak dapat. Nampak 50 je. Dekat tepi tu dia tulis Malaya dan juga British Borneo kalau kamu boleh baca. Okey, dia tulis Malaya, British Borneo. Lepas tu kemudiannya tadi Queen Victoria dekat belakang ni. Yang ni pula Queen apa? Elizabeth. Okey, so yang ni tak sampai 100 tahun lah. Ni buat daripada biji timah lah ni. Macam yang saya punya koleksi duit negeri Selat tu 121 tahun umur dia. Yang tu 121 tahun. Yang ni berumur lebih kurang 90 tahun. Duit ni 90 tahun. Okey, clear jadi okey, saya nak jual ke duit ni? No, saya takkan jual duit ni. Pasal apa? Habis tu anak-anak kamu kalau belajar dengan saya nak kena tunjuk juga. Betul tak? Kalau anak kamu Iskandar, anak kamu Tinesh, okey, Aisyah belajar nanti, saya still nak ajar anak-anak kamu lagi. Kalau saya boleh berdiri lagi pada waktu tu lah. Oh, ini Kristina cakap, mami ada cikgu botak lah ajar sejarah. Itu cikgu mami, hidup lagi dia. Betul tak? Saya kalau boleh, saya nak mengajar sampai anak cucu kamu lah kalau umur panjang. Amin. Okay, amin kalau kesihatan saya. Okay, next. Seterusnya, bab 7 ni famous ke? Famous. Bab 7 famous. Glamour Okay, sebab cikgu kamu saja dia tahu kamu rasa susah bab ni Okay, next. Lepas tu, okay, bab 5. Jadi dekat dalam bab 6, apa yang kita belajar? Dekat dalam bab 6, okay, so sebenarnya kita belajar kenapa British nakkan kita. Kiranya macam itulah bahasa simple dia. Jadi exam masuk bab 3 sepatutnya. Okay, so kenapa British nakkan kita? Jadi kenapa British nakkan kita? Dua benda yang paling utama. Jadi nak exam, kamu fokus kepada dua ni sahaja. Nombor 1, fokus pada timah. Nombor 2, fokus pada getah. Alright, dapat Jadi nampak tak? Bab 1 sampai bab 5, kenapa dia masuk dan juga kawasan yang dijajah. Lepas tu bab 6 kita belajar kenapa dia jajah. Okey, dia nak kuasai kita punya ekonomi. Okey, lepas tu kemudiannya bila British dah sampai bab 6 ni, dia ambil emas pun nak juga salvage, tapi mainly emas tak banyak. Yang banyak merupakan timah dan juga getah Okey, so bab 4 negeri-negeri Melayu tak bersekutu. NNMTB. Okey, jadi getah untuk apa? Tayar kereta, untuk apa, elektrik punya kabel, nak insulate. Banyak kegunaan getah. Penting tak sawit? Sawit bila dah merdeka baru kita tanam. Sawit kita yang tanam secara besar-besaran. Bukan British. Okey, getah. Okey, ada yang tanya, getah dengan biji timah je ke? Ya, mainly soalan akan tanya pasal getah dan biji timah. Bukanlah saya cakap 100% sure, tapi mungkin 90% lah.
Dia akan tanya pasal getah dan juga biji timah. Saya sanggup pertaruhkan rambut saya. Okay, so dia akan tanya mainly pasal dua inilah. Next. So seterusnya, bila dia dah ambil kita punya hasil, dahlah dia jajah. Dia ketepikan raja-raja, dia ketepikan pembesar-pembesar, dia kenakan cukai. Kamu rasa kita puas hati ke tak puas hati? Tak puas hatilah. Itu yang kita belajar bab 7. Semua orang boleh follow tak cerita dia? Simple je sebenarnya. Dia macam satu movie yang sangat panjang. Okey, jadi bab 7 kita belajar mulanya penentangan. So untuk exam, apa yang kamu kena apa? Kena fokus kan? Okey, untuk bahagian yang pertama saya cadangkan supaya kamu fokus pada satu, fokus pada matlamat. Lepas tu kemudiannya, okey, yang kedua, kamu kena fokus kepada apa yang dipanggil sebagai bentuk penentangan. Dia akan tanya ni. So dekat matlamat dan juga matlamat dan juga bentuk penentangan, ada yang cakap maksudnya saya kena hafal satu buku lah. Cik Zafira, kamu rasa saya hafal tak satu buku? Kamu cuba jawab. Kamu rasa saya hafal tak satu buku? Saya tak hafal satu buku. Saya fahamkan satu buku. Okey, boleh tak beza perkataan dia? Kamu okey, ada lebih kurang 920 orang dekat dalam ni. 920 orang dekat dalam ni. Okey, based on apa yang kamu belajar dengan saya, kamu rasa saya ni menghafal ke the whole book? Tak kan? Saya faham. Jadi saya nak kamu faham juga. Hafalan tu bila kamu faham, dia automatik akan hafal. Percayalah cakap saya. Kalau kamu faham, automatik kamu akan hafal. Contohnya, saya dah sebut dah. Negeri-negeri Melayu Bersekutu tu ada apa? Ada negeri-negeri Melayu Bersekutu, negeri-negeri yang ada biji timah. So, kamu dah boleh agak tak? Oh, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Okay, so 4 buah negeri yang paling membangun dekat pantai barat. Sebab apa? British bangunkan dia. Sebab apa? Pasal banyak biji timah. Dan sebab tu 4 negeri ni penduduk ramai. Okay, so dapat ya. Okay, next. Jadi matlamat dan bentuk penerangan, ini trik dia. Ada yang gunakan 3 cara kan? Ada yang gunakan senjata. Lepas tu, yang ni penting untuk kamu faham ya. Yang kedua, ada yang gunakan perjanjian. Okey, lepas tu kemudiannya ada yang gunakan perundangan. Okey. Saya nak tanya sebelum saya teruskan. Total hero-hero tempatan kita, kalau dekat US ada Batman, kalau dekat US ada Superman, lepas tu dekat Jepun ada Ultraman, kita dekat Malaysia kita ada Bahaman. Dia orang ada Superman, Ultraman, okey, kita ada Bahaman, Cicakman. Cicakman tak ada dalam buku teks. Okey, kita bincang Rentakman, Ejen Ali Prakash, Ejen Ali pula dah masuk. Okey, next. Jadi, okey, saya nak tanya, the whole total berapa hero kita belajar? Come on guys. Berapa hero? Dul Saed, Tok Janggut, apa semua tu berapa total yang kita belajar? Ada yang tanya kenapa Mat Kilau tak belajar? Sebab Mat Kilau dia bukan main character. Dia tu yang bawah Datuk Bahaman. So total kita belajar 10, betul? Okey. So yang guna senjata ada 8 orang. Yes. Yang guna perjanjian Datuk Maharaja Lela. Manakala yang guna perundangan kita ada Haji Abdul Rahman Limbong. So total kita belajar berapa ramai? 10. Betul tak? So, ada berapa yang kamu kena hafal sebenarnya? 2 je. Yang guna perjanjian, yang guna perundangan. So, kamu dah tahu, oh, other than Haji Abdul Rahman, other than Maharaja Lela, so, the others guna apa? Senjata. Senang banget sih. So, macam tu lah kamu nak hafal kalau nak menghafal. Jadi kamu faham kan? Okay, so kalau saya jadi kamu, saya tak hafal yang banyak. Saya hafal yang sikit, Kishan. So, saya hafal lah yang perjanjian ni, yang guna perundangan. So, I know the other 8, dia gunakan apa? Senjata. Aduh, okay. Lepas tu ada pula cakap lah, botak ni biar betul. Okay, fine.
Fine, saya terima kau punya argument. Okay, so yang 8 orang tu pula, perlu ke kamu hafal dia punya cerita dia dari mula sampai habis? Tak payah, kamu cerita pasal dia punya matlamat. Dan juga sebab dia melawan. Dul Said, dia kena bayar cukai, lepas tu dia hilang kuasa. Yes, okay. Lepas tu Tok Janggut, oh kau tak say bayar cukai. Wah, dia cakap apa? Dia tak nak Tok Janggut tak nak bayar apa? Tak nak bayar cukai. Perundangan maksud dia naik mahkamah, dia fight dengan British dekat mahkamah. Alright. Yang ni perjanjian ni dia argue pasal perjanjian apa? Pangkor 20 Januari 1874. Banyak gaduh pasal cukai. Yes, majority semua pasal cukai. Okay, clear. Semua orang boleh follow. Semua orang boleh ke tak boleh follow? Boleh kan? Senang je. Sorry, excuse me. Okay, kenapa Perlis, Penang, Selangor dan Johor tak ada dalam bab 7? Perlis, Penang, Selangor dan Johor tak ada dalam bab 7. Alright, jawapan dia senang saja. Nombor 1, Perlis, dia 44 buah negeri ni tak ada perjanjian. 44 negeri ni tak ada perjanjian. Okay, tak ada perjanjian, tak ada hero yang menentang. Okay, and on top of that, Perlis was under Kedah. Perlis bawah Kedah. So kalau Kedah fall, maksudnya Perlis pun fall. Faham? Okay, lepas tu kemudiannya Selangor tak ada sebab Sultan Selangor ajak British masuk. Alright. Lepas tu apa lagi? Kedah. Kedah dah kita dah bincang dah. Kedah pun sama. Okay. Lepas tu kemudiannya Johor. Johor kenapa? Sebab Sultan Johor baik dengan Queen. Sultan Johor baik dengan Queen Elizabeth. Queen Victoria dan Elizabeth. Atuk baik dengan Victoria. Cucu baik dengan Elizabeth. Yes. Okay, dapatnya. Penang. Penang was under Kedah as well. Dapatnya. Dia bawah Kedah juga. So Perlis, kamu imagine dulu Perlis, Penang, Kedah satu negara, satu negeri. Dulu semua satu negeri. Dapatnya? Okay, so senang. Sebab tu kita tak belajar. Okay, next. So seterusnya. Semua orang boleh follow. Semua orang boleh follow ke tak boleh follow ni? Boleh kalau kamu faham, nampak tak? Bila saya explain tadi, bila kamu faham, perlu tak kamu hafal? Kamu tak perlu hafal dah. Okay, Syed Syairan ada cakap Perlis, Penang under Kedah. So kamu dah tahu dah. Kalau penentangan dekat Kedah, maksudnya penentangan untuk Perlis and Penang sekali. Alright, dapatnya? Okay, next. Itu bahagian yang pertama. Ladies, gentlemen, anak-anak yang saya kasihi, Savesh, tak payah nak tanya. Terus tanya. Okay, so jadi untuk exam, kita tak, untuk hari ni kita tak sempatlah nak discuss satu persatu, faham ya? Sebab nama kita pun kita nak buat revise cepat. Jadi kamu kena still baca. Saya bagi dia punya, okay, dia punya broad spectrum, fokus, kamu kena baca. Okay, Savesh tanya, gelaran Maharaja diberi kepada Raja kan? So kenapa Datuk Maharaja Lela ada gerakan Maharaja? Adakah beliau pernah menaiki tahta sebagai Raja? Okay, Maharaja Lela untuk pengetahuan kamu, itu dia punya nama. Datuk Maharaja Lela ni nama dia. Dia tak ada panggilan dia. Dia tak ada kena-mengena dengan dia punya, dia Maharaja ke. Okay, penentangan ni boleh masuk essay tak? Boleh. Okay, next. Yang kedua. Okay, lepas tu kemudiannya, bila dah melawan, kita menang ke kalah? Kalah lah. Okay, so kesan yang kita belajar pasal terhadap so kesan pentadbiran British lah. Kiranya saya simplifykan ya. So kita belajar pasal kesan pentadbiran British terhadap negara kita bila dia dah masuk. Okay, so nombor 1, kesan terhadap kuasa pemerintahan. Okay, itu nombor 1. Lepas tu kemudiannya kita belajar yang kedua, ada pula kesan terhadap siapa? Okay, masyarakat. So kesan terhadap kehidupan masyarakat. Alright, so tulisan saya semua boleh baca ke tak boleh baca ni? Boleh baca ke tak boleh? Boleh Maharaja Lela bukan raja. Dia bukan raja. Okay, so bila dia dah masuk, kita lawan, kita gagal. Maka itu yang menyebabkan kita belajar kesan pentadbiran ni pula ada 2. Satu terhadap pemerintah, satu lagi terhadap kita, masyarakat kita. Jadi yang kedua ni, kesan dia. Jadi apa yang kita belajar kesan dia? Simple je.
terhadap kuasa pemerintahan ni, kan kita belajar Negeri Sembilan, Sarawak, Pahang, Perak, apa semua ni. Okay, so British, untuk pengetahuan kamu, bila ada kuasa terhadap kuasa pemerintahan, satu dia hilang kuasa lah. So, semua pembesar-pembesar hilang kuasa. Ini of course. Okay, lepas tu kemudiannya dia tak boleh kutip cukai. Okay, sebab dah hilang kuasa, logik tak? Lepas tu kemudiannya British akan tubuhkan jabatan. Okay, saya bagi sedikit tips. Mesti kamu nangis lepas ni. Okay, so dari segi kuasa pemerintahan, saya daripada tingkatan 1, daripada tingkatan 2 sampai tingkatan 5, sampai korang tua-tua dekat universiti pun saya cakap benda sama. British ni, saya buat kajian all over the world. Bila dia masuk, dia menjajah dekat negara-negara dekat dalam dunia ni, British ni very very smart. Jadi dia akan masuk, dia akan perkenalkan 3 jabatan. British dia masuk, dia mesti perkenalkan 3 jabatan. Kamu hafal ni, kamu boleh jawab untuk semua exam. 3 jabatan. 1, dia mesti akan masuk, dia akan perkenalkan jabatan apa? Cukai. Dah masuk, dia perkenalkan jabatan cukai. Lepas tu kemudiannya polis. Lepas tu kemudiannya dia akan buat magistrate lah. Magistrate ni maksudnya apa? Hakim. Okay, clear. Kamu ingat ni, dia mesti buat 3 benda ni yang utama. Kalau tak boleh hafal lain, kamu hafal 3 ni. Okay, semua negeri sama je. Sebab apa? Bila British masuk, the first thing that they would do, dengar betul-betul mereka akan perkenalkan apa? Cukai. Magistrate ni mahkamah lah. Dia akan perkenalkan cukai. Jadi, bila dia perkenalkan cukai, ada tak orang yang tak nak bayar cukai? Ada. Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong, okay, dan juga lain-lain tak nak bayar cukai. So, siapa pergi tangkap? Polis pergi tangkap. Faham tak British punya taktik? Dia mesti buat 3 ni. Bila dah British pergi polis pergi tangkap, siapa yang akan jatuhkan hukuman, bicarakan yang tak nak bayar cukai ni? Magistrate akan bicarakan. Kamu jawab 3 ni untuk mana-mana negeri, saya garanti ada markah. Confirm. Kan? British kan masuk semua negeri, mestilah dibuat benda ni. Senang? So, ladies and gentlemen, teknik belajar yang seterusnya. Okay? Teknik belajar yang seterusnya. Kamu ingat something yang similar untuk semua negeri. Boleh saya campur-campur dengan English boleh always remember something similar. Bila buat comparison, kamu cari pula dia punya apa? Persamaan, similarities. Jadi, bila kamu cari persamaan, ini based on saya punya observation lah. Okay? Bila study, rupanya British buat 3 benda ni, confirm. Jadi untuk mana-mana negeri pun, kamu tulis jabatan 3 ni, mesti ada markah. Okay, contoh soalan dengan jawapan. Okay, so contoh soalan berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan terhadap pembesar-pembesar tempatan dan negeri-negeri yang telah dijajah atau diambil oleh pihak British? Okay, so kamu terangkanlah. Okay, dari segi kuasa pemerintah, pembesar hilang kuasa. Lepas tu kemudian tak boleh kutip cukai. Lepas tu British akan perkenalkan jabatan. Bagi contoh. Contohnya jabatan cukai, polis, magistrate untuk kepentingan pembesar, raja. Boleh, dua-dua boleh. Faham tak? Jadi jawapan ni kamu boleh guna untuk semua exam. Semua negeri. Alright, simple simple kan? Ulang soalan sekali lagi. Soalan based on this lah. Okay, terangkan ataupun huraikan kesan terhadap kuasa pemerintahan di negeri-negeri yang dijajah oleh pihak British. Okay, inilah yang kamu terangkan. Faham ya? Kena bagi contoh ke? Saya kena hafal ke nama-nama selain tokoh dan tarikh? Tarikh tak perlu nonim, tak perlu. Tak perlu bagi tarikh. Tarikh tak perlu. Saya hafal tarikh sebab itu hobi saya. Kamu tak perlu ada hobi macam tu. Perjanjian Pangkor 20 Januari 1874. Lepas tu kemudiannya tak payahlah cerita lain-lain Okey, so jadi itu yang kita tengok pula kehidupan masyarakat. Peristiwa penentangan tak payah.
Okay, next. Lepas tu, apa pula kesan terhadap masyarakat? Okay, simple lah. Nombor satu, kena bayar apa? Rakyat kena bayar cukai. Okay. Jadi cukai ni sampai sekarang kita kena tak bayar cukai? Kena. Tapi cukai sekarang tak membebankan. Cukai British membebankan and ridiculous. Kita dah belajar. Orang murut ada anjing memburu. Anjing besar kena cukai. Anjing, kalau kamu own anjing, kamu kena bayar cukai untuk anjing tu. Yes, sebab apa? British dia cakap apa? Orang-orang murut. Okay, ni British lah. Orang-orang murut disebabkan kamu memburu menggunakan anjing-anjing ini, these hunting dogs. So these hunting dogs will give you some income, so we have to tax you. Faham tak? Kiranya anjing tu bersubahat dalam mendapatkan pendapatan untuk orang murut. So anjing tu kena cukai. Yeah, seriously. Okay, so bayar cukai yang membebankan. Alright, dapat Okay, so seterusnya. Yang 3 tu contoh kehuraian. Ini contoh. Contoh yang warna hijau. Orang murut tu apa? Orang sabar. Okay, yang banyak ditindas. Okay, so nombor 1, cukai. Lepas tu kemudiannya bercanggah. Macam mana? Okay, bertentangan dengan nilai tempatan. Okay, bertentangan dengan nilai-nilai tempatan. Okey, apa contoh nilai tempatan? Nilai tempatan ni meaning, okey, kalau nak buka tanah dekat Terengganu, British suruh kena minta kebenaran. Dia orang tak perlu minta kebenaran sebelum tu. Faham ya? Sebelum tu sepatutnya tak perlu minta kebenaran. Perjanjian Pangkor tu menyebabkan Birch naik masuk jadi resident. Maksudnya benda-benda yang mendatangkan keuntungan untuk kita, British kenakan cukai. Yes, Hana, sampai sekarang. Sampai sekarang, mana-mana negara pun macam tu. Bayar cukai apa? Bayar cukai membebankan. Buruk sangat ketulisan saya ni, semua orang tak boleh baca ni. Sabar je lah tahu. Bayar cukai yang bebankan. Mesti cikgu saya darjah 3 kecewa dengan saya. So, kenapa kena bayar cukai? Untuk gaji, untuk maintenance, bina infrastruktur. Okey, contoh. Saya dan your parents dan rakyat Malaysia yang lain yang bekerja, kami bayar cukai. Kenapa kami bayar cukai? Supaya cikgu dan juga sekolah kamu ada pendapatan. Okey, kamu bayar cukai jalan sebab apa? Oh, komplain. Jalan tu lubang tu, Arina. Aku tak suka lalu dekat situ lah. Kenapa? Lubang besar tu. Contoh. Okey, tapi Arina dah bayar cukai jalan belum? Aku tak suka bayar cukai. Cukai tak nak bayar. Tapi lubang dekat jalan kamu bising. So, kita kena bayar cukai. The point is, cukai pada zaman British ni, kamu nampak tak the keyword dekat situ? Dia membebankan. Pada zaman sekarang ni tak membebankan. Okay, dapat ya? Okay, next. So, seronok tak sebenarnya? Senang je kan bab ni? Okay, next. Bila kita dah belajar pasal tu, duit cukai tu road tax. Tax adalah cukai, road jalan. Okay, so kenapa dia membebankan? Dia kenapa dia membebankan? Okay, saya buat comparison. Sekarang ini, dekat Malaysia, kita ada tak cukai? Contohnya cukai tanah. Kita ada cukai tanah. Okey, kamu tahu cukai tanah murah je dekat Malaysia. Kalau Selangor ni RM80. Selangor mahal. Okey, lepas tu kemudiannya kalau dekat Perak, kawasan pertanian, cukai murah. RM15 setahun, RM30. Okey, so cukai tanah. British zaman ni dia dah lah ada cukai tanah. Lepas tu dia ada pula cukai merepek yang kita panggil contohnya dia ada cukai pokok pula. Cukai pokok. Pokok kelapa lain, pokok koko lain, pokok getah lain. Kamu dapat imagine tak? Cukai tanah kamu dah kena bayar. Lain jenis pokok, bayangkan pegawai British ini datang, lepas tu dia kira Pakcik Syahiran. Saya dapati di atas ke tanah anda ada 3 pokok kelapa, 15 cents.
Itu pokok apa itu? Sawah. Sawah padi 10 cents. Kira boleh pula dia pergi kira pokok-pokok ni. Faham tak? Jadi kenapa dia nak beban dengan kita? Kamu rasa resident dan juga tentera British yang datang ke negara kita, siapa bayar gaji? Siapa bayar gaji mereka? Kita lah. Alright, dapat Okay, next. 7.1, 7.2. Okay, lepas tu kemudiannya 7.3. Alright, so 7.3 kita kena tahu dan juga kita kena fahamkan kat dalam 7.3 ni apa benda yang telah British buat. Okay, so seterusnya 7.3 kita belajar pasal penentangan kita. So penentangan masyarakat. Jadi bila bahagian yang penentangan masyarakat ni ada beberapa benda utama yang kamu kena tahu. Kamu kena tahu pasal kita punya kekuatan, strength. Lepas tu kena tahu kita punya kelemahan. Okey, lepas tu kemudiannya masa yang sama kita kena tahu kegagalan kita. Okey, dapat jadi 3 benda ni yang kamu kena tahu. Okey, so yang pertama, macam mana orang British dulu reti cakap Melayu? Dia datang senang je belajar. Bahasa Melayu ni bahasa yang senang belajar. Kamu tengoklah Bangladesh, Pakistan, Nepal yang bekerja dekat negara kita ni. Cepat tak mereka belajar BM? Cepat kan? Sebab bahasa BM ni senang untuk dipelajari. Okey, kan macam kita punya perkataan, macam mana dia eja, macam itulah sebut. Betul sejarah kalau terangkan guna ayat sendiri boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi kesan apa yang kita nak tengok pula penentangan masyarakat. Okey, so kamu kena tahulah kekuatan contohnya apa dia? Oh, kita ada muafakat. Maksudnya kita work together, betul? Lepas tu kemudiannya ada pula yang kita tengok, okey, ada yang ada kubu pertahanan, contohnya macam rentap. Lepas tu kemudiannya kita ada pula apa yang dipanggil sebagai siapa yang mula-mula tolong translate kan? Saya rasa orang yang paling awal tu kot. Okey, lepas tu kemudian kelemahan, nilai tempatan. Nilai tempatan maksudnya apa yang kita buat tapi British punya cara tak sesuai dengan kita. Contoh nilai tempatan. Kita masuk rumah rakyat Malaysia, kita buka kasut tak? Kita buka kasut. British dia buka tak kasut? Dia tak buka kasut. Bertentangan tak dengan nilai kita? Bertentangan. Okey, contoh yang kes J.W.W. Birch, dia pergi sorokkan apa yang dipanggil sebagai hamba Datuk Sagor. Okey, hamba sebab dia dengar hamba tu is slave. Tapi slave pada zaman Perak ni bukannya slave yang macam African slave tu yang ada whip tu piau, he, bukan yang jenis macam tu. Bibi je, macam bibi. Hamba kita macam bibi, macam pembantu dekat rumah. Faham tak? Cuma dia tak dapat gaji. Itu je beza dia. Tapi bukan hamba selama-lamanya. Okey, jadi dia tak faham. Itu bertentangan dengan nilai tempatan. Okey, dapat. Dia tak merdeka. Dia akan merdeka lepas dia selesai dia punya agreement. Hamba berhutang contohnya. Okey, muafakat. Muafakat, Neymar, player Brazil pun ada dalam kelas saya. Okey, so apa dia yang kalau kita tengok kan okey, so macam Nima tanya kan apa benda muafakat ni work together. Okey, next kekuatan. Okey, lepas tu kemudiannya kita ada tak kelemahan kita? Ada, contohnya kelemahan kita dari segi apa? Senjata kita tak cukup canggih, betul tak? Lepas tu jangan lupa, okey, masa yang sama kelemahan kita apa lagi? Antara kelemahan kita ada pula tipu muslihat. Okey, next. Lepas tu kegagalan kita. Kalau kita tengok kegagalan, kenapa? Tiada sokongan. Tiada sokongan. Lepas tu kemudiannya sifat setempat. Contohnya, bila Tok Janggut lawan, ada tak negeri lain datang tolong? Tak ada. Itu yang kita memalukan. Okey. Untuk pengetahuan kamu, dalam tingkatan 4, kita akan belajar pasal perang Burma tau. Perang British Burma. Perang British Burma, Burma ni kena jajah dengan British macam kita. Kamu tahu ada berapa siri peperangan? 3.
Perang British Burma 1, Burma 2, Burma 3. Kamu tahu siapa menang tiga-tiga ni? British menang. Okay, tetapi that is not the point. The point is Burma tu Myanmar. Negara Myanmar sekarang ni. Okay, the point is rakyat Burma bersatu tak lawan British. Mereka kalah, kita tolak tepi. Bersatu tak lawan British? Bersatu. Kita ada tak benda tu dekat negara kita? Tak ada. Itu bagi saya memalukan lah. Kita kena belajar daripada situ. Okey, dapat Kenapa? Sebab kita ni, bagi saya lah, selfish. Bukan jual ikan lah. Kita selfish. Kita tak fikir jauh. Contohnya Perak kena serang. Selangor tolong tak? Tak tolong. Okey, so dapat memang kita akan belajar pasal pasal perang negara luar kan? Ya, akan belajar juga sikit. Okey, so yang ketiga dan yang terakhir kita tengok kesan. So kesan-kesan penentangan. Jadi kita belajar dekat dalam kesan-kesan penentangan, kita kena tahu pasal apa. Okey, so pentadbiran British dan juga rakyat. So terhadap kuasa British. Okey, so iaitu pemerintahan British. Dan juga kemudiannya kesan terhadap siapa? Masyarakat. Okey, clear? Dapat kesan terhadap pemerintahan, lepas tu kesan terhadap masyarakat. Sama tak dekat atas ni? Kalau kamu tengok, ni kesan pentadbiran British. Kuasa pemerintahan pembesar. Lepas tu kesan terhadap rakyat. Manakala yang lepas kita menentang, apa kesan terhadap British pula? Dan juga apa kesan kepada masyarakat. So, 7.2 dengan 7.4 sama. Tapi orang berbeza. Yang ni untuk pembesar kita, ini untuk British. Tapi masyarakat sama. Kita. Yeah, so inilah dia yang saya cadangkan untuk kamu fokus. Kalau siapa yang nak exam nanti, especially untuk bab 7. Tipu muslihat ni maksudnya trik lah. Dia trik. Okay, dapat? Siapa yang nak cincot silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Okay, so perlukah hafal semua dalam setiap bab? Tak perlu pun. Macam saya cakap awal-awal tadi, kamu kena fahamkan. Kena fahamkan. Okay, sila cincon. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, saya nak pindah ke sana. Jabatan ni yang pentadbiran lah, pelajaran yang menguruskan sesuatu dekat negara. Okay, sama tetapi berbeza. Okay, so setempat ni maksudnya dekat situ sahaja. Contohnya macam saya cakap, dekat Kelantan, Tok Janggut lawan British. Tok Janggut lawan British kat Kelantan. Ada tak Pasir Mas ke Kota Baru ke tolong dia? Tak ada kan? Kubu ni fort. Tempat dia bertahan. Okay, so semua orang ada tak dekat tangan? Ada tak soalan ni dekat tangan? Okay, ada nak tanya apa maksud mencabar perjanjian? Mencabar perjanjian ni maksudnya dia argue dengan pihak British lah. Okay, so semua ada kat tangan. Jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. Pelbagai jenis cukai telah dilaksanakan. Pastikan ada kat tangan. Alright. Pelbagai jenis cukai telah dikenakan kepada penduduk tempatan dekat negara kita. Bagaimanakah sistem cukai tersebut dilaksanakan sebelum kedatangan British? Okay, so saya nak tanya sikit, macam mana belum print lagi tak apa, just jot down je jawapan tu. Okay, so kalau kamu tengok cukai bila British masuk, okay, jadi saya nak tanya sebelum kedatangan British, boleh tunjuk soalan? Kata dah ada soalan kat tangan. Ni soalan ni. Dekat tangan kamu ada kan soalan? Download. Sebab saya nak menulis. Tak ada. Umairah, tak boleh download? Boleh. Refresh balik. Segar semula kan. Okey, dapat silakan. Tak payah print pun tak apa, kamu just ambil jawapan je. Okey, so bagaimanakah sistem cukai dilaksanakan sebelum kedatangan British? Jadi sebelum kedatangan British, contohnya, okey, kutipan berdasarkan jumlah hasil. Okey, so markah 2, tolong betulkan markah 3 ni sepatutnya. Alright, so markah 3 tu. Okey, bagaimanakah sistem cukai tersebut dilaksanakan? So soalan 1A
Jadi kalau kamu tengok, yang ni boleh jawab point form ya. Alright, so nombor 1, okey, berdasarkan jumlah keluaran. So 1 berdasarkan jumlah keluaran. Jadi just tulis macam ni lah. Jumlah keluaran ni maksudnya keluaran hasil lah. Okey, lepas tu kemudiannya, kalau hasil sikit, cukai sikit. Lepas tu kemudiannya yang kedua. Okey, yang kedua, hasil sedikit. Kalau hasil sedikit, cukai pun sedikit. Simple je. Okey, lepas tu kemudiannya yang ketiga. Okey, so tanah yang tak diusahakan, tanah yang tidak diusahakan, tiada cukai. Maksudnya kalau tanah tu kamu tak buat apa-apa, tak payahlah bayar cukai. Ini sebelum kedatangan British. Jadi bila British dah datang, dia semua kena bayar. Okey, so tu yang pertama Soalan yang pertama 1A dekat sini. Pastikan semua orang ada kat tangan Okey, 1B. Boleh ke simple gitu? Janganlah tulis simple macam ni. Dalam exam tulislah ayat penuh. Faham Okey, jawapan ni dekat mana? Mana ada jawapan? Ini soalan. Ini soalan yang ada dekat kamu punya app tu. Download. Pastikan kamu mengedownload. Okey, so soalan 1A. Soalan 1B. Siapa yang bayar untuk tanah tak diusahakan, tak payahlah bayar. Pemilik dia tak buat apa-apalah. Okey, next. Seterusnya, apa yang kita tengok kan? Okey, soalan 1B. Nanti upload jawapan, Cik Irwu. Ini jawapan. Kamu ambil sekarang. Saya nak kamu menulis something. Okey, jangan harapkan, jangan tunggu yang saya upload jawapan tu. Saya nak kamu tulis practice. Okey, next. Maksud saya jawapan tu dalam buku teks ke? Ya, jawapan ada dalam buku teks. Semua ada jawapan dalam buku teks kecuali soalan C lah. Okey, mengapakah pelaksanaan sistem cukai, soalan B mengapakah pelaksanaan sistem cukai oleh British menimbulkan kebencian? So soalan 1B. Okey, so kalau kita tengok kenapa cukai timbulkan kebencian? Kenapa kita ni tak suka sangat dengan British? Okey, jadi di Kelantan Okey, so di Kelantan. Jadi kenapa orang-orang dekat Kelantan ni menentang? So satu, kenapa dia membebankan. Alright, membebankan. Ini 3 markah juga sepatutnya. Okey, lepas tu kemudiannya, okey, yang kedua, apa lagi? Yang kedua, jauh. Okey, jauh untuk bayar cukai. Lepas tu kemudiannya, yang ketiga, okey, dalam exam jangan tulis macam ni dalam exam tulis ayat yang penuh. Lepas tu kemudiannya yang ketiga, membebankan rakyat ni cukai tinggi lah. Okey, lepas tu kemudiannya yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, bercanggah dengan nilai tempatan So, poin yang ketiga, bercanggah nilai tempatan. Alright, so contoh ayat dia dengar betul-betul, saya takkan tulis benda ni. Okay, so kalau kamu tengok, mengapakah, ini 3 markah je, 3 markah mengapakah pelaksanaan sistem cukai oleh British menimbulkan kebencian kepada masyarakat? Okay, dengar betul-betul pelaksanaan cukai oleh British menimbulkan kebencian kepada masyarakat tempatan di Kelantan kerana bercanggah ni against. Kerana cukai yang dikenakan British membebankan rakyat kerana cukai yang agak tinggi. Selain itu, ramai penduduk yang terlalu jauh dengan pejabat untuk membayar cukai, maka itu menyukarkan masyarakat. Seterusnya, cukai yang dikenakan turut membebankan masyarakat dan bercanggah dengan nilai tempatan, di mana contohnya kalau dekat cukai mesti dibayar di pejabat tanah. So itulah dia yang kita tengok tiga-tiga ni so can I say sistem pembayaran cukai yang tidak efisien? Boleh juga. Ini untuk Kelantan sebab soalan memang minta untuk Kelantan. So
Soalan kalau tak bagi huraian boleh ke? Boleh je. Tengok jenis soalan. Okey, C ni penting. Sistem cukai. C. Sistem cukai penting kepada sesebuah negara. Alright, sesebuah negara. Sesebuah negara. Okey, so kemudiannya soalan minta jelaskan. Ini 4 markah Okey, so yang ni dua-dua boleh. Jadi contohnya 2 point, 2 fakta, 2 huraian lah. Okey, contohnya sistem cukai penting kepada sesebuah negara, jelaskan. Saya dah terangkan. Okey, so untuk apa pendapatan negara? Satu, sumber pendapatan negara. Alright. Lepas tu kemudiannya yang kedua, okey, pembangunan infrastruktur. So yang kedua, pembangunan infrastruktur. Ambil 2 point. Lepas tu, ini sebelum kamu tulis, kamu conteng-conteng lah dulu. Alright. Lepas tu kemudiannya sumber pendapatan negara. Okey, so sumber pendapatan negara, jadi kamu terangkanlah untuk bayar gaji, kaki tangan awam. Lepas tu masa yang sama pembangunan infrastruktur. Okey, so kalau pembangunan infrastruktur untuk apa? Selenggara jalan raya. Lepas tu kemudiannya bina sekolah. Okey, dapat lepas tu kemudiannya boleh dispendkan untuk pertahanan negara. Jadi conteng-conteng dulu. Untuk esei pun sama, baru tulis. Klinik pun boleh. Okey, so sistem cukai penting. Okey, so barulah kamu tulis ayat dia. Cukai penting kepada sesebuah negara. Cukai penting kepada sesebuah negara. Ini 4 markah. Kerana sebagai pendapatan, sebagai sumber pendapatan negara, sebagai sumber pendapatan negara. Yang warna biru ni main point. Alright. Seperti untuk membayar gaji, kaki tangan awam. Okey, serta pertahanan negara. Untuk pertahanan negara. Ini cukuplah. Okey, untuk 1 point dengan huraian. Okey, lepas tu kemudiannya okey, next. Lepas tu yang kedua kita ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur okey, dapat dilaksanakan melalui kutipan cukai. Okey, melalui kutipan cukai. Okey, contohnya penyelenggaraan jalan raya serta pembinaan sekolah. Dan universiti lah. Dan universiti. Okey, clear. Jadi bila kamu dah buat draft ni, barulah kamu tulis. Okey, barulah boleh dapat markah 4. So saya cadangkan kamu buat peringgan lah. Tapi kalau 4 markah ni tak payah buat peringgan pun. Ini kalau untuk esei. Okey, dah dapat Okey, so soalan apa, tak ada penanda wacana ke? Cik Akatsuki, penanda wacana tak wajib pun. Kalau esei pun, kalau kamu nak buat peringgan, ikut kepada kamu punya kesesuaian lah.
Kalau 10 markah maksudnya kamu kena kembangkan lagi banyak lah. Kalau nak letak isi lebih, okey, dia contoh yang macam ni. Kalau soalan 8 markah, minimum kamu ada 4 lah poin yang kamu kena kembangkan. Faham tak? Dia kiranya kamu bayangkan macam satu isi mesti at least minimum mesti ada satu huraian. Satu isi mesti ada satu huraian. Satu isi mesti ada satu huraian. Jadi kamu imagine macam tu lah. Okay, next. Seterusnya, bila kita dah habis soalan yang contoh yang tu, kita nak tengok pula soalan yang soalan kedua. Okay, semua nampak tak soalan dua ni? Nampak tak soalan dua? Jumpa Alright, so dekat dalam soalan nombor 2 ni, masyarakat tempatan bangkit menentang British dengan menggunakan pelbagai strategi. Kebangkitan ini mempunyai kekuatan dan kelemahan. Okey, pada peringkat awal menunjukkan kejayaan sebelum British bertindak balas dengan agresif. Okey, senaraikan 2 kekuatan strategi yang digunakan oleh masyarakat tempatan. So, kekuatan strategi. Kenapa? Apa dulu yang kita punya kekuatan kita yang pertama ni? Apa benda kekuatan kita? Muafakat. So, contohnya soalan 2A ni. So 2A, 1 kita ada muafakat. Poin yang pertama. Lepas tu kemudiannya kita mempunyai kubu pertahanan yang kukuh ataupun kuat. Alright. Lepas tu berdasarkan jawapan yang diberikan di 1A, jelaskan kekuatan strategi yang digunakan dalam penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Maksudnya, setiap satu ni kamu kena terangkan. Faham tak? Setiap satu ni kamu kena terangkan. So, 2A, 2. Okey, muafakat dulu. Jadi kalau kamu tengok, yang pertama kita ada muafakat. Ceritalah pasal siapa? Ceritalah yang muafakat ni, kamu cerita pasal Datuk Maharaja Lela. Muafakat, cerita sikit pasal Datuk Maharaja Lela. Tak payah panjang-panjang pun. Lepas tu kemudiannya yang kedua, kamu boleh ceritakan pasal Sharif Masaho. Just letakkan simple je. Maharaja Lela bekerjasama dengan siapa, Sharif Masaho bekerjasama dengan siapa, that's it. Okey, lepas tu kemudiannya kena cerita pasal kubu pertahanan lah. Jadi yang kedua, kamu cerita pula pasal kubu pertahanan. Jadi kubu pertahanan, siapa yang glamour dengan kubu pertahanan ni? Rentak dan juga Mat Satur. So, cerita sikit pasal Rentak dan cerita sikit pasal Mat Satur. Okay, clear Jadi itulah dia main point dia. Jadi kamu kena terangkanlah. Kenalah terangkan sikit. Okay, so ladies and gentlemen, saya banyak dapat soalan kan. Sir, upload jawapan ke? Ini dah jawapan. Saya nak kamu ambil sekarang. Saya nak kamu ambil sekarang. Ini dah jawapan. Sila ambil. Okey, dapat. Sila ambil. Okey, next. Kalau tukar fungsi dan kebaikan atau kepentingan muafakat dan kubu, boleh ke tukar fungsi dan kebaikan atau kepentingan muafakat? Boleh. Boleh. Tak ada isu. Okey, dan yang terakhir, soalan C ya. Okey, di mana kalau kamu soalan C, apakah iktibar? Apa yang boleh kita belajar daripada kegagalan penentangan? Okey, apa yang boleh kita belajar daripada kegagalan penentangan? So, kamu tengoklah kegagalan dia, apa dia dulu. So, satu kegagalan kita sebab apa? Tak bersatu. Contohnya. So, 2C. Okey, so kita ni tak bersatu. Ni 2B ya. Okey, so 2C kita tidak bersatu. Ada yang bersatu, ada yang tak bersatu. Lepas tu kita punya senjata tak moden. Kena cari senjata yang moden. Dan masa yang sama, okey, kelemahan teknologi lah. Tiada sokongan. Terangkan sikit ya. Dan juga yang ketiga, yang keempat, kita ada faktor istana. So, faktor istana. Faktor istana ni maksudnya Sultan digunakan oleh British untuk memadamkan kita punya penentangan. Faham tak? Ingat tak?
Siapa yang menuduh, siapa yang telah letakkan Datuk Bahaman sebagai penjenayah? Siapa yang letakkan penjenayah, label penjenayah ke atas Datuk Bahaman? Sultan. Siapa yang panggil British pergi tembak Tok Janggut dekat Pasir Putih? Sultan yang bagi kebenaran. Faham tak? Jadi itu yang dimaksudkan ya. Okay, so saya rasa itu je masa yang kita ada untuk sejarah untuk hari ini. Okay, siapa yang nak ambil cincot silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ada pula yang nak ambil both sides. Boleh ambil both sides. Alright. Kenapa Sultan bagi kebenaran? Siapa bayar gaji Sultan? Kamu rasa? Okay, so silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dapat? Okay, so jadi soalan yang satu lagi tu cuba buat dekat rumah. Okay, so dapat So until next time, I'll see you guys and girls again pukul 5 kita jumpa kembali untuk Geo sekejap lagi. Terima kasih banyak-banyak atas masa dan perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Good night, take care. Bye-bye, see you.